Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita balik kepada video podcast Edit Dengar. So hari ni kita ada dua tetamu baru, atau boleh kata staff baru lah. Jangan tengok skrin, tengok kamera je, ataupun tengok sama kita je. Tak ada masalah sebab podcast mau bagi sembang je lah, santai. Okay, hari ni saya ingat last episod 1 kita Edit Dengar punya podcast adalah pada tahun 2022. First year saya bekerja. So tu macam dah gap. So dia baru nak masuk episod kedua. So episod kedua dengan orang baru. Orang lama pun dah bersedia ganti. So sebelum kita start, kita refresh balik lah. Nama saya Abdul Ahmad. Saya petugas Edit Dengar yang berada di Dengar, berdekatan dengan stadium, berdekatan dengan tempat kat Ijam yang jual daging. If you know lah, ini adalah target kita adalah untuk orang Pekan Dengar lah. And kemungkinan akan pergi kepada Widen, kepada Bukit Kepong juga. So kita ada staff daripada Bukit Kepong, RD. Kita akan minta diorang perkenalkan diri diorang masing-masing. Dan macam biasa, perkhidmatan yang kita sediakan, cetakan, internet, training, ICT. So nak lebih lagi, boleh datang saya, jumpa saya dekat dalam PD ni, and kita boleh discuss bincang lah macam mana kita nak buat kelas ke, kita nak buat lagi perkhidmatan daripada segi cetakan ke apa, dan sebagainya lah. Okay, tak punya masa, kita mempersilakan. Siapa dulu nak perkenalkan diri? Okay, saya bagi pada Cik Sarah kita, RD daripada Pekan Dengar, untuk menerangkan siapa nama, umur kalau rahsia tak payah beritahu, status and then apa tugas-tugas yang secara general dulu sebelum kita kupas lagi detail. So, okay, boleh start. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Nusara Hanisa binti Sani. Boleh thank you. Saya RD Pekan Dengar. Baru masuk bulan 11 hari tu. Saya lupa. Apa lagi? Lepas tu kalau nak dapatkan bantuan-bantuan keusahawanan, boleh masuk. je. Boleh. Tadi Tak ada masalah. Boleh. Masih info je. Tapi general je, space je dulu. Boleh je jumpa saya di sini, ataupun boleh juga contact dengan saya 0377185556. Tak apa, boleh bagi nanti. Okay. Saya akan usahakan untuk keluarkan macam set letter kan, kat podcast biasa kan. Macam berita kan, set letter ada nombor semua, nama, IG tak nak share. IG, TikTok, email ke. Facebook, boleh follow saya di Facebook Rakan Digital PD Pekan Dengar. Okay, nice. So nanti kita akan masukkan kat dalam ni, insyaAllah. Ataupun description lah kalau saya tak dapat masukkan dalam video editing. Okay, seterusnya, share. Hai semua, saya Ernie, Rakan Digital PD Kampung Raja. And then umur rahsia, just nak bagi tahu perkhidmatan Rakan Digital ni mostly kita nak train usahawan-usahawan kecil ke dunia digital untuk memperkenalkan e-commerce, perniagaan e-commerce kepada mereka. Macam tu lah. Nanti kita kupas lagi mendalam. Betul. Okey, daripada segi yang kalau yang sudah saya tahu, sebenarnya PD pun adalah untuk sebelum ni mula orang kata penubuhan PD ni sendiri adalah untuk ICT sebenarnya, untuk ajar student, untuk ajar komuniti pasal komputer, macam mana guna Word, macam guna Excel, macam guna internet. And then ada satu phase yang mana AD ni juga akan dijadikan pusat ekonomi digital, ataupun orang kata untuk rekrut usahawan-usahawan yang offline dulunya, sekarang ni boleh upgrade dia punya perniagaan dalam bentuk digital. So Shopee ke apa ke. Cuma bezanya RD ni diorang lebih pengkhususan kepada usahawan. So tugas dia lebih kurang sama sebenarnya, tapi bezanya macam petugas PD sendiri macam saya perlu jaga PD. So saya agak strict kat situ untuk merekrut ataupun mengajar para usahawan lah. So adalah salah satu inisiatif daripada MCMC dan juga SP, Service Provider, mewujudkan Rakan Digital ni lah. So diorang punya tugasan orang lebih memfokuskan pada usahawan, betul? Okay, so sekarang ni untuk usahawan-usahawan ni, macam mana kriteria yang korang cari untuk guide diorang? Kecuali macam dia berminat untuk buat bisnes. Kita tak fokuskan kalau dia tak ada produk pun, kalau dia berminat nak buat bisnes juga, kita akan guide daripada zero to hero. Kita boleh brainstorm untuk cari produk apa yang dia sesuai kat. So maksudnya walaupun seseorang tu yang belum start any business, dia nak mulakan bisnes tu, korang boleh guide lah daripada zero lah, from scratch. Betul. Korang boleh jadi trainee lah. Boleh ambil sebab trainee tu kita orang punya title jadi RD, train the trainer. So korang ada sertifikat lah? Nak kata certificate as kita orang ni pengalaman je lah. Macam Ernie pun, Ernie ada certificate join program-program under university, program usahawan. Okay. So memang guide kita jadi usahawan, pelajar, jadi macam student punya entrepreneur. Sekarang kita mau kepada techno-entrepreneur. Macam mana techno-entrepreneur? Okay, yang tu kita kupaskan nantilah. Okay, nanti kita kupaskan usahawan digital. Usahawan digital. Sebab yang dari segi digital tu maksudnya walaupun orang yang tak ada perniagaan dan dia baru nak start niaga, korang boleh guide lah. Betul. Zero to hero lah dia punya mission dia. Yeah. So as for now, fokus yang pendigitalan tu dia ke arah mana? Macam dulu dia masih diorang berkaitan dengan Shopee. So adakah sekarang dengan Shopee, TikTok ke, Lazada ke ataupun masih stick dengan sama dengan Shopee tu? Kalau secara keseluruhannya mana-mana platform boleh sebenarnya. Cuma kalau ikut KPI kami memang berfokuskan Shopee. Tapi kalau usahawan ada nak jumpa untuk
jual produk diorang kat Shopee ke, dekat TikTok atau apa Dan ada digital platform lah. webs, WhatsApp, business tu boleh saja memang. Memang terbuka untuk tu jugalah. Macam Ernie dengan Sarah sendiri ada digital punya platform punya perniagaan ke? Dengan kerja kita Ada. orang Dia So- TikTok, saya Shopee. So korang ada platform yang orang kata boleh jadi contoh kepada usahawan untuk belajar lah. So usahawan tak perlu risau lah kalau jumpa korang. So kalau diorang, sebab diorang ni dah ada pengalaman. So okey lah, macam korang berniaga apa dekat digital platform tu? Kalau saya TikTok memang affiliate Shopee, affiliate TikTok. Affiliate Shopee. Oh, TikTok. Affiliate TikTok. Tak masuk Shopee sini? Shopee ada juga sedang diusahakan lah untuk Oh. sebabnya ya. Sebenarnya perjalanan berapa lama buat affiliate tu? Tak lama pun sebenarnya kalau rajin macam saya belajar sendiri kan. Dekat YouTube dan sebagainya. Sekejap je belajar tu, tak makan berapa bulan pun. So sekarang ni, buat masa sekarang ni dah ada nampak punya pendapatan tu? Pendapatan kalau affiliate TikTok ada. Oh. Tapi Berapa percentage? Kita tak ada tanya amount tapi dah tanya persen tu. Maksudnya memang 5% sajalah. 5%. Start daripada? Start daripada awal bulan hari tu. Awal tahun bulan hari tu. awal tahun. So misalnya Januari lah. Saya pun Okay. ikut member, ada kawan dia macam bukanlah TikTok famous tapi ada followers ramai. So dia jual dan saya pun macam kenapa aku pun tak cuba. Saya cuba. Adakah kawan tu pun RD juga Tak. rakan digital? Tak. Dia Okay. kawan masa universiti. Oh, kawan masuk universiti. So kira affiliate tu masih lagi relevant lah untuk kita berikan. Sebab orang kata memang tak dirapuk date zaman lah. So affiliate ni saya dengar dah lama dah dulu daripada Inbox Asia, daripada Shopee, Lazada, semua dah try dah. Cuma mungkin saya kurang sebab saya pun buat affiliate juga, affiliate TikTok, tapi dah sendu lah. Boleh je lah. Boleh. Okay, tu untuk TikTok. Untuk yang Ernie? Ernie mau kepada freedom sebab start berniaga Shopee memang time COVID dulu, belajar online 2 tahun. So Ernie tak ada pendapatan sampingan. So Ernie fikir macam mana kita student nak buat macam kita nak dapatkan duit poket tanpa kita keluarkan modal. So dengan barang-barang prelim, barang-barang yang terpakai dan kita tak pernah guna, kita yang duduk rumah. Okay. So memang kita tak pakai barang-barang tu. Okay. So Sebelum baju. ya betul. Mana yang tak macam kita tak nak pakai tu kita akan jual. Tapi condition kena TikTok lah. Jangan kita jual benda yang dah rosak ke. Time tu memang orang cakap 2 tahun ini boleh dapat pendapatan lebih daripada 2K. Wow. Sebab kita ini pada business family. So Okay. orang macam mana keluar macam dapatkan sertifikat betul, kat betul. polis kan. Macam kita pun cakap fikir kita kena gunakan benefit lain juga. So kita gunakan family punya business, kita pergi hantar juga barang dekat JNT macam tu. Okay. So macam tu dari situ lah. Tu kira confidential tak ni? Confidential itu taktik perniagaan. Kita kena bijak juga. Sebab kita nak sebar ni. Tapi tak apa, capital lepas dah. Sebab kita pun ada perniagaan. So macam betul. kita bagi barang tu dekat abang yang tolong hantarkan. So kira barang film tu dah barang sendiri lah, bukannya bandar yang kita beli macam ada bil tu, bukan lah. So tu pengalaman sebenarnya. Tapi sekarang ni masih buat lagi? Film tu? Sekarang ni Ernie nak ambil balik produk IKS je. Kita promote kan. Oh, cuma kena ID Shopee Ya, lah. betul. Oh, kira dah berapa lama berniaga Shopee tu? Shopee Start 2019? betul. Start 2019? Sampai tahun ni. Dalam Cuma 4 tahun juga. time tu Ernie buat live Shopee. Memang pendapatan okay. Oh, ada buat dah juga? Live Shopee. Kita jual promo barang kita. Nak size apa semua memang ada. betul. So kalau setakat affiliate memang berkena sabar lah. So kita kena orang yang akan beli produk kita kan. Tapi ni kita memang promote lah barang-barang kita. Tunjuk semua barang-barang prelim tu. So kat situ lah dia punya pros and cons. Pros and cons Yes. untuk berniaga dekat online lah. So sekarang ni korang belum ada lagi physical store lah, so kedai fizikal lah. Physical school time universiti ada. Ada juga? Ali Banco. Okay. Itu dengan kawan. So kalau usahawan sekitar, Bukit Kepong sekitar dengar, kalau korang nak dapatkan guidance daripada orang tak ada masalah lah, sebab diorang sini berpengalaman niaga. So apa lagi benefit yang RD boleh bagi pada usahawan yang offline lah terutamanya, sebab macam online ni mungkin kita akan more kepada kemahiran, kursus, ICT. Sekarang kita pergi pada yang offline dulu. Okey, kalau offline macam RD tawarkan penjualan produk IKS usahawan pedi. So kita orang akan bagi produk. Kalau dia betul-betul berminat untuk menjadi usahawan, kita akan bagi produk IKS and then dia ada jual. And then dia punya commission dia sendiri yang tentukan. Macam contoh kita jual produk RM2. Kalau ikut jualan sekarang ni kena ikut macam orang kata pendapatan macam mana ikutlah, kalau dia nak jual RM3 ikut dia macam tu. So dia punya commission RM1. Kita just nak someone tu yang nak sangat berniaga betul. So maksudnya macam PD juga akan dijadikan sebagai one stop center lah. Ya betul. Untuk diorang letakkan barang IKS. So kadang macam perkara dengar pun untuk pengetahuan yang mendengar yang menonton, kita pun akan buat juga one stop center untuk niaga, untuk meletakkan produk-produk diorang. So macam belakang ni ada tujuan sebenarnya saya tunjuk belakang ni, almari ni. So masih kosong lagi. Kita masih lagi menunggu usahawan perkalengan untuk datang letakkan produk diorang lah. Macam sebelum ni ada buat kelas buat mi, buat sabun. So kalau ada usahawan yang boleh letakkan barang kat sini, kita berusaha hati untuk letakkan kat sini jugalah. Charge untuk sewa tu insyaAllah kita boleh bincang. Kira datang dulu, letak dulu, kita bagi free trial letak dekat sini pun boleh juga.
So kalau nak buat kelas live, nak buat live kat sini boleh sebenarnya. So internet sini dah agak laju lah. So macam korang ada buat juga untuk yang tadi offline, yang memang tak ada digital platform. Betul. Adakah diorang akan digitalkan sebab tadi macam Ernie cakap, Ernie ambil barang diorang, letak dekat ready, and Ernie yang jual. Macam mana pula kalau usahawan offline ni sendiri nak mendigitalkan dia, diorang nak jual sendiri, adakah RD akan support diorang ataupun akan train diorang ke macam mana? Ya, Boleh je, boleh je. Kita lagi seronok macam tu. Betul. Dia ada produk, dan dia tak ada platform online. Terus Tapi kita boleh ajar. Terus sekarang ni macam mana? Dah ada? Ada. Masa ni untuk sini tak ada lagi. Tapi ada je lah, ada juga crowd tu ada, cuma lambat atau cepat lah diorang nak ni. So tak terlambat lagi, masih tak ramai lagi. Untuk macam Geekpong mungkin ada. So boleh tambah. Macam kat Pekan Lima belum ada lagi. So boleh jumpa saya, ada saya, tak masalah lah, untuk kita berbincang, untuk buat live ke, training. Untuk yang offline ni kita nak digitalkan, nak online kan dia, kita dah banyak juga platform kita boleh buat. YouTube ke, Facebook ke, Shopee ke, WhatsApp, business. Betul? Macam okay, itu untuk yang offline lah, yang nak tukar pada digital. Yang dah digital pula macam mana? Ada tak yang approach dengan korang, usahawan-usahawan yang misal kata dia memang jual kat Shopee, jual kat TikTok, and dia orang jumpa korang untuk upgrade dia orang punya business? Ada tak? Ada. Macam ni, dia datang, dia dah ada bisnes lah. Okay. TikTok, Shopee, cuma dia nak perkembangkan lagi dia punya bisnes. So, cara pemasaran dia. Cara pemasaran. Yes, kita betulkan macam cara kelas fotografi. Kita banyakkan lagi gambar-gambar produk dia orang. Lepas tu pelbagaikan cara marketing. Maksudnya kan kita kena, orang kata, cantikkan kedai kat dalam online ni. Macam ni susunan, pukul berapa kita nak post. Dia ada schedule dia sendiri. Macam tu. Maksudnya bukannya minggu ni sekali je post, lepas tu tunggu je. Memang tak adalah kan. Biasa nak naikkan marketing ni, dia ada masa dia. Waktu trafik pukul berapa yang pembeli dan pengguna ni tengok kita punya shop, online shop. Betul. So biasanya tengah hari. So time tu kita kena post kita punya produk lah, macam tu. Kena banyak buat promotion, macam tu. Itu daripada segi promotion, marketing semua kan. Okay, macam hari ni dulu sebab dia dah berniaga Shopee kan, dia ada buat live kan, dia beza tau dia punya masa PKP, masa start PKP kan, and then sekarang dah post dah post PKP. So dia punya orang kata strategi tu, adakah berlainan ataupun masih sama lagi? Berlainan sangat. Berlainan Kita sangat. ada ramai pesaing Ya. dengan Sebab Sebab waktu PKP diorang bangun sebenarnya. Ya. Sebab kebanyakannya ramai yang hilang pekerjaan kan. Jadi Betul. platform perniagaan Ya, online yang betul. menjadi penggerak Betul. income diorang. So kita kena lebih lah, kita punya usaha tu kena lebih. Macam tu. So ini sekarang tak fokuskan sangat Ernie Shop, tapi Ernie train orang lain untuk jadi macam, kita nak jadi macam kita tapi nak lebih dari macam kita. Macam Ernie boleh dapat dalam 2K, kenapa orang lain tak boleh dapat lebih daripada Ernie? So Ernie train dia orang lebih lah, macam tu. Apa yang kita nampak dulu, kita bagi kat dia orang ilmu tu. Macam Betul. tu. Betul. Macam tu lah. So adakah akan ada modul-modul yang akan diberikan kepada usahawan yang dulu under korang? Macam mana aku dengar yang akan korang train lah nanti. Korang ada plan-plan kelas mengajar ke, ada? Boleh je, tapi nak dengan tak nak je orang datang. Kita orang boleh je hari bekerja, sangat open untuk hari-hari bekerja lah. So kalau diorang nak datang ataupun nak request sendiri kelas apa yang diorang nak, boleh saja kita tetapkan sangat masa bagus. Yalah, dan betul. tarik ikut kesesuaian yang dia free lah, kita dan dia. Kita orang tak ada paksa masa macam betul. hari ni datang, tak ada. Kita cakap okay, Puan bila free kita buka kelas. Puan nak kelas apa? Kalau Kita kelas orang berseorang macam untuk khas untuk dia pun betul. Okay, based on pengalaman korang ada 2 bulan kan, ada tak usahawan yang approach korang macam tu? Macam, saya nak minta awak ajar saya buat contoh editing, contoh macam mana nak market produk diorang. Ada tak yang macam tu? Ada. Oh, Dia betul. just PM, dia cakap, Ernie free bila ni? Akan nak ni, nak urgent ni, akan nak pergi program event ni. Tolong ajar akak buat poster. So kita terus, okay kak boleh, sekarang pun okay je. So most probably dia orang memang available lah, tapi waktu pejabat lah 9 sampai pukul 6. Satu hari. apa? Dia apa tu kalau tugas lah. Ahad sampai Khamis saja. Hari sampai Khamis. So tu tak ada masalah untuk di approach, untuk didekati lah. Cuma nak mengorat jangan. Nanti dia orang menjauh. Apa dia yang korang nak share untuk Aldi ni? Selain daripada tas-tas korang yang untuk recruit orang untuk digitalkan dia punya perniagaan ni. Selain daripada itu, kita orang pun ada juga buat pendaftaran SSM dengan renew SSM setiap tahun. Pendaftaran SSM dengan renew SSM. Mana yang peniaga yang tak ada lagi SSM boleh je nak daftar SSM dengan kita orang. Betul. Sebenarnya dekat PD ni pun ada juga servis yang sama, cuma mungkin kita orang terlalu pack and then di cover by RD lah. So untuk yang SSM, berkaitan dengan SSM macam yang baru nak berniaga, and then contoh usahawan tercari-cari macam mana diorang nak rebrand dia punya, kalau perniagaan yang biasa guna nama sendiri tu tak masalah lah. Memang ada. Tapi macam kata trademark, contoh macam nama kedai yang spesifik, kat sini pun boleh check sebenarnya. Betul. Saya guna boleh check, jumpa kita orang gunakan MyData punya
account, kita boleh check lah nama yang designed by the usahawan. So macam saya okay, ini pengalaman saya sebab saya start business. Okay, saya pun ada jalankan bisnes. So kat sini pun boleh ni lah, boleh datang sini untuk bisnes saya adalah berkaitan dengan teknologi. So korang boleh datang untuk repair PC ke repair phone ke, boleh datang sini. And saya baru register SSM, ni pengalaman saya. Saya nak cari nama company yang saya nak. So kebanyakan dah ada sebab saya boleh check kat ni lah My Digital. Last saya pakai nama saya adalah Asas Solusi. Asas Solusi Enterprise. So tu ada nama company saya. So boleh dapatkan service saya, contact saya, boleh datang direct ke Pedi Pekalongan. So dia punya benefit dekat MyData ni sebenarnya, SSM punya platform sebenarnya. So MyData ni kita boleh dapatkan dia punya kita punya SSM punya certificate dengan profile company tu. Dengan sekali dengan dia punya yang ada certificate memang untuk digital. So macam biasa kalau macam kita register and then kita akan dapat SSM biasa kan. Dia tak ada yang cert yang menyatakan cert ni adalah diperakui. Tapi bila gunakan MyData punya account ni, korang dah ada MyData account belum? Okay, nanti korang so korang boleh register nanti. So daripada situ korang akan dapat dia punya detail, maklumat, nombor lesen. Dengan bawah lah sekali tu adalah cert yang menyatakan okay, company dah diregisterkan dan diperakui secara digital oleh SSM. So benda tu memang diperlukan untuk memohon geran ataupun pinjaman lah. Sama ada tekun, gerak, bantuan. And then sekarang ni, cerita pasal bantuan, ada bantuan baru yang under Tube. Tadi semalam baru tengok sikit tu kan. Kalau boleh jangan nak masuk ke dalam podcast. Cuma sekarang ni saya tak dapat baca habis. Ada yang dah Tadi just tengok je. So before this Tube ni memang dia punya yang before this punya syarat adalah memang orang yang zero dalam perniagaan. Dia orang start daripada 18 tahun sampai umur 30 tahun. So saya memang tak lepas lah untuk tampan. So kalau tahun ni memang saya kalau nak mohon memang kena ni lah, try lah. Tapi kalau korang boleh lah mohon. So syarat dia yang saya ambil tahu je lah umur dia dulu lah. So boleh ke tak? So macam saya mungkin dah terlambat ataupun kalau sempat saya hantar lah, dapat lah. And then banyak benefit dia lah daripada zero, daripada macam mana nak create perniagaan, macam mana nak plan perniagaan, buat kertas kerja apa semua, dapatkan bantuan. And then kalau tak tahu produk apa, diorang akan suggest. And then diorang akan tolong daripada nak import ke export tu, diorang akan tolong daripada A to Z. So tu ada benefit untuk Tube. So yang tu nanti kita kupas balik lepas kita orang buat research kot. Next episode Maybe. Kalau dapat panggil orang Tube ke, let's collab. Kalau ada orang Tube lah, kita boleh collab lah. Okay, tu pasal bantuan lah. So pasal SSM. Selain daripada SSM? Okay, RD juga memperkenalkan bantuan-bantuan perniagaan. Bantuan Macam SME Corp, UJB, and then ada memang banyak lah. So kena rajin tak rajin je usahawan nak datang kat kita orang terangkan. Okay. Maksudnya info-info tu semua dah ada dah. And then memang RD ada korang memang ada collab dengan dekat dalam dengan pemberi geran, pemberi dana ni lah. Macam Tekun yang saya tahu memang ada Tekun. Tapi Tekun ada Pedi rasanya. Sebab kita orang tak ada. Tekun, BSN ni makro kan. And then sekarang ni yang ada tak usahawan yang berjumpa dengan korang untuk memohon bantuan sekarang ni? Setakat tak ada. Memang dia orang macam tak tahu. So guys, kalau ada usahawan yang memerlukan bantuan korang dengan geran ke apa, korang boleh datang lah jumpa sini. Jumpa saya pun boleh, tapi saya ambil masa sikit. Macam dia dah tahu dah sebab dia orang lebih familiar dengan inisiatif kerajaan yang ada lah. Sebab korang pun aware juga kan pasal MARA apa semua kan. So tugas kita orang pun untuk before end of this year lah kan, sebelum Disember habis ni, korang boleh jumpa lah dengan diorang untuk settle down tahun ni. And then next year pun insyaAllah diorang ada lagi, diorang boleh provide. Okay, itu daripada segi bantuan. Daripada segi bantuan, SSM, pendaftaran. Okay, kita jump balik. Podcast ni memang suka jump. Okay, kita balik kepada yang macam orang yang tak ada perniagaan. Sorry, yang tadi kita pasal digital kan, dah ada digital kan. So yang tu dah settle. Okay, yang ni cerita pasal orang yang tak tahu nak jual apa. Korang ada ajar juga untuk dropship ke? Ada. Kita orang boleh tolong carikan produk-produk yang ada jual dropship. So daripada segi kat Shopee pun ada je orang jual buka untuk dropship. Barang baru. Serius tak? Ada. So saya tahu macam platform sebelum ni ada Safe and Safe, Comten and Lazada kot. Shopee saya tak tahu. Shopee ada, saya pernah nampak macam dia jual makanan ada. Benda-benda macam tu lah untuk buka untuk Ke dia sama je dengan affiliate? Sama je kan? Cuma affiliate ni banyakkan produk luar negara kan. Maksudnya utama produk China kan. Daripada China sendiri. Setahu ada juga open untuk Malaysia tapi tak banyak. Maksudnya seller Malaysia yang buat dropship untuk local punya produk tak ada lagi lah, tak banyak lah. So mesti adalah luar negara, China ke China lah paling besar. China dia lah kan. China, Singapore. Okay, faham. So nice. Kalau dropship mostly kita jadikan dia produk under usahawan Pedi lah. Tu je setakat ni yang nampak. Sebab mostly usahawan sendiri pun tak nak promote produk dia orang dekat Melayu ke apa saya tak tahu. Rasa kita kena ada buat lagi satu kelas kot, kelas soft skill, motivasi ke apa semua kan. Dia orang nak nak berniaga tapi malu nak ke depan. Tu pun ada. Kita macam
banyak Kita kita orang faktor umum mungkin Ya. macam-macam kan dia orang so kita ni salah satu pun dropship. Dropship punya produk IKS. Macam tu. Sebab saya buat dropship juga dulu. Waktu lepas masa sebelum saya masuk PD, saya ada buat dropship dengan Komuten. Komuten agak pricey harga dia. Tapi barang dia memang ada orang cari lah. Tapi itulah sekarang ni Komuten, kalau dulu masa saya buat dulu, dia punya fee adalah free. Oh. So sekarang Masa Komuten tahun bila tu? Tahun bila tu? jangan gitu. Masa tu tahun 2017 2018 tak salah saya. Okay, masa tu sebelum pandemik lah, sebelum pandemik. So memang dia bagi free. And then Komuten baru start ke ataupun orang baru kenal benda tu. And then dia adalah dropship punya. Dulu kalau dropship, kalau bukan lokal, dia Shopify, Alibaba, Betul, Alibaba. and another eBay. So sekarang ada macam eBay pun korang ada buat ke? Plus eBay akan diperkenalkan juga dekat penduduk sekitar ni lah. Nice tau, by the way, pasal eBay ni, kita boleh generate duit guna USD. Ya, betul. Ya, ni currency pun sekarang dah banyak kan? Lagi satu, kelas eBay ni dia mahal tau. So kita akan dapatkan inisiatif untuk dapatkan kelas eBay yang percuma. Kita nak buat special untuk orang-orang terdekat lah macam tu. Betul-betul. Basically dia tak semestinya umur beli kat atas kan. Macam student you lah terutama. Kalau macam budak sekolah rendah, sekolah menengah, macam tak lepas lagi kan. Dia 18 tahun kat atas kan. Macam TikTok pun dia punya rule and regulation dia pun 18 tahun kat atas kan. Okay, nice. Boleh buat juga. Next plan korang untuk bulan ni? Untuk usaha awal ni? Next plan, Sarah. Korang punya ada dia orang pun ada buat program sebenarnya untuk bulan setiap bulan korang akan buat nanti. Betul, setiap bulan. Setiap bulan jika ada plan lah macam okay. So cuma korang akan buat tour ke macam mana? Yes, tour sekitar daerah Muar sahaja. So daerah Muar dia orang akan buat tour under SPTM. Yes. PD under TM. Unless ada collab dengan another institution kan. Kita sangat fokuskan pelajar institusi lah. Faham. So dia So kebiasaannya usahawan ni dia ada networking dia tau. Betul. Either offline atau online. Yes. So basically kita boleh get benefit untuk benda tu, untuk kembangkan lagi orang punya perniagaan either dalam domestik, and then next maybe akan bawa kepada export keluar kan. Okay, sembang pasal network, korang pakai apa? Apa tu telco ke? Tak, jadi dia macam ni. Saya cuma nak kaitkan dengan network ni pasal kita punya SP ada TM. So ada kata LD pun kena korang akan provide daripada segi internet punya connection punya plan package ke apa semua. So macam usahawan-usahawan ni kalau dia belum ada internet ke apa ke kepada dia orang untuk dia punya perniagaan, boleh register dengan korang juga lah. Dia orang tak perlu dah pergi ke apa TM punya point kan. Kita orang akan jadi agent Unify. Korang bukan agent basically. Macam kami akan promote apa ni package untuk business punya plan. Maksudnya mana yang usahawan tu kita syorkan dia orang guna Unify sebab dia punya bukan kita dapatkan untuk maksudnya internet saja. Dia ada storage lagi. Betul, dia ada storage, dia punya orang kata credibility TM tu sendiri. Ya, betul. So networking dia orang dah cukup besar lah, dah cukup luas. And then dia orang punya fiber, dia orang punya internet. Macam rumah-rumah sekarang pun paling common apa streaming lah. Yes. Macam kampung sekarang ni, Pekalonga pun kita dah pakai 5G punya connection in terms of fiber. Walaupun kita punya coverage masih 4G. Dia ada beza kan, main internet yang fiber link direct ke rumah ataupun domestik macam KPD sendiri, dia orang pakai 5G. Tapi untuk coverage kita masih 4G lagi. So tak apa, kita masih menunggu lagi. Walaupun kita ada dah boleh dikatakan pekan, InsyaAllah, hopefully kalau TM tengok sebagian sikit 5G punya kan. Tapi ayah Unify Mobile kan yang masuk kat sini. So okay lah, maksudnya internet punya isu. So korang pun boleh jadi one stop center juga lah sebenarnya. Bukan one stop center, one stop person. Kita terus registerkan dia, dapatkan and then dia nak cakap produk-produk daripada Unify sendiri kita orang akan promote. Unify maksudnya macam Unify? Contohnya macam sekarang ada postpaid kan. Okay. Masa Unify punya tu. Okay. So tak ada sangat macam terikat dengan harga yang mahal tak ada. Memang paling rendah pun bawah RM50. So tak risaulah untuk orang nak langgan Unify ni. Business ke macam tu. So setakat ni Sarah ada customer yang approach untuk masa internet? ni tak ada lagi sebab ni kita orang dalam sesi pembelajaran. Pembelajaran. So lepas ni kalau korang dah ada expert dengan package tu, nak explain apa boleh lah. Start jualan Unify start tahun depan. Betul kan tahun ni? Tak. Tahun ni tengah join apa ni? Mana tahu tahun ni boleh generate. Boleh generate. Tapi masalahnya kita belum habis kelas lagi. Boleh Jualan lagi. itu belum. Okay. Tapi kalau nak start langgan boleh je. Okay, baik. Okay. Tak lama lah korang nak tunggu. Tahun depan je. Betul. Berapa hari? Tahun depan. Sekarang bulan 12 kita record ni. Tapi tak tahu dia akan keluar, rekaman ni akan keluar bila. Kecuali kalau ada salah seorang nak tolong edit kan. Kita pasal editing juga kan. Kalau ada ajar pasal editing. Kalau korang punya, okay, korang punya expertise dalam bidang digital.
yang korang boleh provide pada usahawan yang nak datang kat korang. Contoh macam macam sekarang ni kita akan, kalau usahawan datang PD, kalau dia nak buat live ke, nak recording macam kita recording ni, saya akan provide. So dia orang boleh datang sini untuk promote dia orang punya produk. So insyaAllah kalau ada, kita boleh produk macam contoh macam saya buat bisnes juga, saya jual kowe, saya buat servis. So InsyaAllah saya pun akan buat juga untuk kowe punya promotion. So kita akan buat juga. So in case kalau ada usahawan-usahawan yang nak buat video ke, promoting ke, boleh datang sini lah, kita buat. Tak saya, Sarah ada, ni ke pun boleh. And then ada juga tugas area Pagu ada juga, Tuan DTM untuk Felda, customer lah kita fokus so boleh lah. Kalau kita orang jauh, kita mungkin akan bagi tahu kita orang punya network. Besar beda sama ada di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan usahawan-usahawan sebab kita bekerja bukan seorang, kita bekerja dengan ramai. So ada tim yang boleh support usahawan yang nak mendigitalkan dia orang punya bisnes ataupun nak memperkembangkan bisnes dia orang lah. So quite nice lah for the 1 year punya program. Korang ada vision and mission sebab dah masuk tahun baru kan. Apa vision and mission korang untuk tahun depan? Dia tiba-tiba kan, azam tahun ni dah tercapai ke azam tahun depan belum, nak dibawa ke tahun depan? Begitu. Memang bawa sampai sampai macam saya, azam ni dah terkubur. Saya ni azam baru. Boleh. Tak, orang kata jangan kena benda yang lepas. So bila menyakitkan benda tu kena lepaskan. Kita kira pasal, kita balik kepada pasal usahawan tadi kan. Usahawan digital, apa lagi yang pasal usahawan digital yang terlintas dalam kepala korang? Idea-idea untuk dua orang ni memperkembangkan dia orang punya bisnes. Okay, macam kelas-kelas kemahiran tak semestinya kita fokuskan untuk marketing saja. Macam kita akan fokuskan kelas-kelas tambah macam dia nak tambahkan kemahiran kelas fotografi, kelas editing video, cara macam mana kita nak ada idea, nak memperkenalkan lagi produk kita tu. Tak semestinya produk je kita fokus. Macam dia ada perkhidmatan pun boleh juga dia nak tambahkan, nak kata kemahiran tu banyak sebenarnya untuk usahawan ni. Betul. Dia mula dia seorang usahawan, dia yang menjual produk. Why not dia boleh attend kelas and then dia lah bos. Dia ada pekerja yang kita sampai boleh nak kata trend tu dia terpulang pada usahawan tu sendiri lah, macam mana. Dia yang datang sendiri atau tapi yang staff. dia paling seronoknya dia datang tu dia usahawan and then dia jumpa kita untuk maksudnya another level, dia dah jadi bos. Tu paling seronok kalau dengar. Kepuasan tu kita kita pun dah cakap, kita sediakan kemahiran, awak cuba naikkan kemahiran awak tu. Mana tahu hari ni awak belajar fotograf tapi awak dah ada pekerja yang lagi macam dia yang ajar pula. Macam tu. So kita nak yang standard usahawan yang minded dia luar daripada ni lah. Tak nak yang perlu je. Yes, business minded. Basically kini tu kita ada satu contoh. Kita punya RD lama kita atau Cik Amar lah. Betul. So next podcast ataupun podcast yang akan datang, dia akan jemput dia lah, panggil. So macam yang itu aku nak join ke? Boleh je. Okay, sekarang dia sebagai panel, next mungkin sebagai host. Kita interview pula. So kalau macam korang ke, nak usahawan-usahawan korang, kalau korang nak interview ke apa, boleh ke guna facilities ni, tak ada masalah. Cuma akan ready saya dekat sini. So akan panggil mana-mana. Luar hujan ke? Orang kata lah, so suara dia agak ni lah. Suara dia agak mendesak sikit sebab hujan. Kita orang adalah antara yang baru nak start podcast sebenarnya dekat dalam PD. So sebab kita harap kita jadi tak ada kan? PD dia belum ada. So kita nak special. Sebab dia idea is sebenarnya macam setengah PD, diorang ada TikTok sendiri. Diorang ada Facebook sendiri. So diorang banyak live dekat Facebook, diorang ada banyak live dekat TikTok. So macam plan asal dia idea asal dia adalah semasa saya dengan Am sebenarnya, kita bincang macam mana kita nak promote PD and then at the same time kita bantu juga usahawan macam mana diorang nak buat bisnes diorang kan, and then nak perkenalkan diorang. So the best platform adalah kenapa kita tak balik pada YouTube. Betul. Sebab traffic YouTube dengan traffic start daripada YouTube and then kita akan cabangkan kepada another digital platform lah, either social media. Macam kalau dulu kita ada Twitter, kita ada Facebook, and now next ada Tweet, ada Instagram. So why not kita amplifykan dia punya function tu, start daripada video YouTube and then kita just cabang-cabangkan je lah. Betul. So ni ada satu peluang untuk usahawan datang ke PD Pekan ataupun PD-PD lain yang memberikan servis, ataupun kalau tak ada boleh datang Pekan. Kita orang tu boleh buat kan, kita orang boleh produce, InsyaAllah kita boleh buat editing. Boleh join podcast under PD Pekan. Yep, video PD Pekan. Nanti dia akan promotekan produk sekali top ke. Betul. Sangat menarik, serius. Ada orang call. Ada sini kan? Tak apa, nanti saya call balik. Tak masalah. Tak ada masa macam So, okay. Ada apa-apa selain daripada sekarang?
So kita ada dalam rakaman kita hari ni agak laju sikit, dalam 44 minit, dalam 45 minit, dekat sejam juga lah. Okey lah, saya ada podcast sejam. Betul. So ini adalah pengenalan baru untuk diorang, episod 2 untuk kami. So next episode insyaAllah kita akan panggil diorang lagi, mungkin sebagai host, mungkin sebagai panel. Ya. Next mungkin panel, mungkin masing-masing bawa usahawan masing-masing. Lagi seronok. Lagi seronok, dia lagi ramai lah. And then mic kita akan tambah lah. Sekarang mic lagi ada dua. That's what saya pun tengah build another platform podcast. It's only me. So next after studio siap kot. So yang ni kita fokus yang ni dulu, InsyaAllah. So apa-apa untuk usahawan-usahawan, para usahawan yang memerlukan bantuan untuk mendigitalkan korang punya perniagaan, korang punya marketing, datang ke Pedi Pekalonga, Pedi Bukit Kong, Bukit Raja, sorry, Kapur Raja, jumpa Ernie, jumpa Sarah. So nanti nombor telefon letak kat description ataupun korang nak mention sekarang. Mention sekarang? Tadi saya dah mention dah juga. Okay, just mention Nanti boleh contact kat nombor pun yang ni lah, ikut pedi masing-masing. Alright, okay. Saya akan linkan juga dengan Pedi Kapur Raja. InsyaAllah. Mungkin boleh collab dengan petugas saya pula, Kak Daya dengan lagi seronok. Yes, betul. Dia orang happy happening punya lepas ni punya podcast ke. Okay, insyaAllah mungkin buka kat sini. Kita akan buat kat sana. Kita akan buat tour pula. Maybe within kita try jugalah. Sebenarnya kalau lama lagi amal tu memang plan kita nak buat tour. Tapi sekarang ni sebab dia ada komitmen lain, saya ada komitmen lain, so agak serius tu. So mungkin kita akan start balik. Wah, tu azam baru tahun akan datang kot. Ya, betul. Tahun 2024. Kita akan cuba buat tour. Ya, terkubur untuk kelas terma. Itulah kita terkubur lah. At least kita dapat 3 ke 2 ke untuk setahun tu. Sebab yalah tak semua nak buat kan. Kita nak approach kan. InsyaAllah. Untuk RD pula ke? Boleh. Untuk RD sekarang kita dah baru dapat 2. Sebenarnya ramai ni RD ni. Betul, Kelas terma ni. So korang beritahu lah nek-nek korang kalau nak buat. Boleh. Kita boleh datang. Tak ada masalah. Network macam mana tu? Ya, macam mana bisa kata kan korang ada group sendiri kan? Kalau kelas temuan ni ada macam mana? Ada TM saja. Ada TM saja, cuma ada 4. Right. Sakil, Kampung Raja, sini Pekalonga dengan satu lagi Pagu Jaya. Yes. Itu saja yang ada. Tapi kami memang okey je nak buat tour ke sama daripada Dia tak semestinya kita physically kat situ. Kita boleh buat online juga sebenarnya. Yes, Jadi dia pakai Zoom ke, pakai Google Meet ke. Boleh try. InsyaAllah. Okay. Kata-kata akhir last. kata-kata akhir. Apa Sebelum kita tutup podcast kita hari ni. Berharap sangat macam kita utamakan yang usahawan tu, janganlah kita punya perkhidmatan sangat percuma. Jangan kita tak ada pun nak minta. Oh ya, termasuk kelas-kelas aku sini ke? Yes, kelas-kelas semua free. Kecuali kalau kita panggil orang untuk ajar ke, itu berbayar lah. Yes, kelas-kelas orang panggil apa nama dia? Tak limat perniagaan ke apa, tu memang of course lah bayar. So kita panggil orang kan. Okay, macam Tapi kalau kita saja yang training tu free je. Ya betul. Kita tak je fokuskan untuk kita fokuskan tak fokuskan satu bangsa je, kita semua boleh je Melayu, Cina, India boleh je, no problem. So daripada Sarah Pun sama juga, harap sangat penduduk Pedi Pekalonga ni untuk Penduduk Pedi. Penduduk Pekalonga. Untuk join lah program yang saya anjurkan atau Pedi anjurkan kepada orang kan. So semuanya adalah percuma. Jadi rebutlah peluang. rebut peluang. InsyaAllah next dah tambah. Kita akan ada kelas AI copywriting. Bukan di Mak Okil saja. Di Pekalonga juga. Nanti kita akan umumkan dia punya taliah dekat Facebook dan dekat grup Pekalonga. So grup Pekalonga tu nanti dah ada dah sebelum ni. Cuma kita tengok lagi dia macam mana. Lagi satu, jangan lupa daftar ahli pedi. Yes. Banyak benefit dapat. Betul. So jangan lepaskan peluang tu. Okay, that's all untuk episod kali ni. InsyaAllah next episode kita keluar Tajuk apa? tajuk apa? Kita tunggu. Tunggulah kot. Yang flash guide mungkin boleh kot. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye. Bye.